Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita ada dua orang tetamu lah. Okey. Okey, so kamu semua kehadiran ada 8 orang. Okey, ada 8 orang. Okey, ada dua tetamu kita iaitu Cikgu Dayang Rusia dengan Cikgu Siti Matia. Okey. Jadi kamu behave ah. Okey, hari ini kita akan masuk bab 10. Okey. Minggu lepas kita tak dapat join apa ni? Tak dapat join GM apa Google Meet, okey. Sebab line pun tidak apa orang cakap dah kuat kan. Jadi kita tak dapatlah buat, cikgu cuma bagi kamu slide dengan share link YouTube yang cikgu buat kan di grup WhatsApp. Kamu ada tengok ke tu? Minggu lepas, kelas minggu lepas. Apa kita belajar? Siapa tahu? Dah tengok cikgu. Hai Zulaika. Okay, minggu lepas kita belajar perimeter 10.1. Tapi itulah cikgu tengok kamu punya yang menghantar pun hanya 6 orang sahaja. Okay, yang hantar latihan bab 10.1 pasal perimeter pun hanya 6 orang. Okay, si Daniel, siapa lagi? Daniel, si siapa lagi? Danila kan? Cikgu lupa lah. Orang, okay. Dan cikgu sudah semak. Cikgu kurang berpuas hati lah. Okay, dengan latihan yang kamu buat. Okay, lepas tu cikgu tengok lagi YouTube yang cikgu buat sendiri dan cikgu ada share dengan kamu link pun cikgu nampak baru ada 5-6 view, 7 view. Okay, jadi so hari ni cikgu terpaksa ajar kamu balik lah. Okay, untuk bab 10. Dan tahniah yang dapat join hari ni walaupun hanya 8 orang sahaja. Tapi cikgu happy lah kamu dapat join sebab selalunya seorang, 2 orang, 3 orang, paling banyak tak silap cikgu 4 orang. So hari ni kira 8 orang ni syukur, alhamdulillah. Okay, ada join lagi. Okay. Siapa tu? Siapa yang join tu? Okay. So syukur alhamdulillah lah. So hari ni kira paling banyak yang join. Okay. Okay, siapa yang baru join? Okay. Right. So kamu sekarang ni ada 10 orang. 9 orang, sorry. 9 orang kehadiran. Okay. Tahniah lah yang dapat join hari ni. Okay, cikgu pun bersyukurlah. Okay, kamu dapat join hari ni. Okay. Hari ni kita masuk bab 10. Okay. Cikgu okay, lepas ni kamu respon lah. Kamu nampak ke atau tidak slide? Nampak ke slide? Nampak. Nampak kah? Okay, thank you. Testing sekejap. Alright. Itu cikgu testing saya dulu. Okay. Macam biasa, hari ni cikgu tahu kamu rindu dengan cikgu punya, hari ni cikgu ada buat misteri. Okay. Okay, untuk kamu. So selalunya cikgu buat satu kotak misteri kan.
Warna apa tuh kotak misteri yang cikgu selalu bawa dalam kelas? Warna apa anda ingat Cikgu? Alah. Merah kali. Merah kan? Cerah kan? Oh, Kamu mesti ingat ya. So hari ini cikgu bawa 2 kotak. Ini satu yang biasa kamu tengok. Cikgu letak sini. Dan satu lagi. Ini wow. hari itu sudah sempat lah bawa. Ini kotak misteri yang kedua. Apa nih? Nampakkah? Enggak. Nampak Cikgu. Nampak dah Cikgu. Nampak. So macam biasalah, ibu mau tanya kamu. Apa yang kamu rasa dalam 2 nih? Mana yang nampak? Apa Cikgu? Mana yang lagi cantik? Yang merah atau yang hitam? Yang hitam. Ada yang hitam. Ada yang suka merah kan? Ada yang suka merah, yang suka di bawah, ada yang suka hitam kan? So, cikgu mau tanya, apa yang ada dalam kotak-kotak ini? Sekali Gula. Ada coklat. Kertas. Kita buka yang ini dulu lah kan, sebab ini tak pernah kamu Tengok. Kan yang ini dulu. Yang merah dulu. Merah dulu Cikgu. Yang merah dulu lah kan? Yang merah ni apa yang kamu tahu? Apa yang ada dalam ni? Makanan. Gula-gula. Makanan, gula-gula. Ada kertas matematik. Kertas matematik. Lagi? Gula-gula. So, kita buka lah kan? Kan? Buka lah kan? Ya Cikgu. Semangat kamu kalau yang ada kotak misteri. Coba Cikgu. Anak aku tuh. Kertas apa itu? Apa tuh? Apa tuh? What is that? Ada apa Cikgu? Ada coklat. Apa tuh Cikgu? Mantap. Apa tuh? Cikgu ambil ni dulu lah. Wala. Kotak apa ni? Kamu Minyak tahu tak? wangi kot. Minyak wangi kali Cikgu? Ya, ni kotak minyak wangi kan? Akan Kamu tahu kan hari ni kamu masuk bab perimeter. Cikgu ajar kamu balik bab perimeter. Ini kotak. Kalau dalam perimeter, kamu ni kotak minyak wangi kan? Contohnya lah kan, kamu beli ni minyak wangi. Lepas tu kan kamu mau bungkus lah. Kamu mau bagi girlfriend kamu ke, boyfriend kamu ke kan? Atau ibu kamu ke kan? Jadi, so kamu mau membungkus kotak perfume ni, jadi apa kamu perlu buat? Kamu kena kira di tepi-tepi ni. Kamu kira. Berapa yang kamu boleh ukur. Lepas tu barulah kamu beli pembungkus pembalut tu kan. Jadi kalau untuk perimeter macam mana? Kamu kena kira di tepi ni. Nampak? So kamu kena kira di sini, contohnya lah ini A. Di sini A, B, C dan D. So bila kamu kira, kamu dapatlah perimeter. Lepas tu kamu bolehlah kan. Kamu tahu sudah berapa untuk membalut.
Ni kotak kalau di sebelah sini. Okay, itu contoh untuk perimeter. Okay, yang satu tu lagi, yang ini apa ada dalam ni? Tadi kotak kan? Apa ada dalam? Ha? Duit. Makanan. Cikgu, makanan. Makanan. Cikgu. Boy, makanan. Okay. Okay, kita buka lah kan? Kita buka lah kan? Kolam. Buka cikgu. Alah, okay, tak apa-apa pun. Kosong. Habis sudah. Ada stiker. Habis sudah. Kan? Okay. So, okay, kosong sudah. Habis sudah cikgu pakai. Okay. Yang ini pula, okay. Nanti kamu kena kira keluasan dia. Okay. Keluasan. Berapa keluasan? Okay. So hari ini kamu belajar perimeter dengan luas. Okay. Ini sekadar Luas. kamu 2D. cikgu, apa tu? Siapa tu? Siapa yang bercakap tadi? Tidak, okay. Alright. So, kamu jangan lupa kamu punya buku teks. Tengok kamu punya buku teks, okay? Okay, kamu nampak slide? Satu orang saja, wakil. Nampak tak? Okay. Okay, boleh tutup mute lah. Boleh mute sudah kamu punya voice. Tapi nanti kalau cikgu tanya, kamu kena respon lah. Atau mungkin cikgu akan panggil nama kamu. Okay. Okay, hari ini kita akan masuk bab 10 iaitu perimeter dan luas. Okay, so first kali kita belajar perimeter dulu. Okay, sebenarnya minggu lepas pun kita sudah belajar kan. Okay, tapi kita dah sempat mau kelas Google Meet. Okay, so cikgu kena explain lagi lah dengan kamu. Banyak yang tidak faham. Okay, sebab kan cikgu tekankan perimeter ni sebenarnya kalau dalam soalan peperiksaan, okay, untuk menentukan perimeter ni dia sebenarnya adalah satu bonus untuk kamu. Memang sangat-sangat senang untuk kamu menjawab. Okay. Right. Okay. Objektif, okay, yang kamu kena tahu, kamu kena tentukan perimeter. Okay, pelbagai bentuk. Lepas tu kamu kena selesaikan masalah pula. Okay, yang melibatkan perimeter. Okay. Okay. Bagaimanakah untuk menentukan perimeter? Okay, contohnya, okay, cikgu ada bagi dalam slide ni kan. Ini contohnya lah kan. Meja kamu di sekolah, okay, dalam kelas. Okay, ini meja kamu dalam kelas. Okay, so A, B, E, F ni untuk satu orang. Okay, contohnya kamu punya dalam kelas tu duduk dua orang kan. Okay. Jadi apabila macam guru kelas kamu, okay, dia suruh kamu ukur, okay, berapa besar untuk kamu dua orang ni, okay, berapa besar meja kamu untuk dia beli apa ni, alas meja untuk meja kamu lah, okay, untuk kamu dua orang satu kali. Jadi macam mana? Macam mana kamu mau tentukan, kamu mau ukur? Okay. So, senang saja kamu ukur di yang berwarna merah. Okay. Kalau untuk perimeter, okay, kamu kena ukur yang berwarna merah ini sahaja. Okay. 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 Contoh lain pula, macam contohnya lah. Tanah kan? Ini contoh 4 segi. Okay, tanah kamu. Okay. Ada 2 lot macam ni, tanah kan. So kamu mau pagar kamu punya tanah. Okay. Kamu punya kebun atau kamu punya tanah kan. Kebun lah, kebun. Okay. Jadi macam mana kamu mau
membuat pagar, kamu kena ukur. Okay, di sanalah perimeter ni sebenarnya kamu kira. Okay, so kamu tak perlu kira yang ini ya, sebab kamu mau kalau perimeter yang di luar sahaja. Okay, yang berwarna merah ini sahaja kamu kira. Okay, ini dia punya formula lah. Okay, perimeter bersama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF dan tambah FA. So kamu akan dapat berapa perimeter keseluruhannya. Okay, jadi kamu senanglah untuk memagar. Okay, kamu belilah pagar kan ikut ukuran. Okay, so ini adalah contoh. Cikgu bagi. Bagaimanakah kamu mahu menentukan perimeter? Ini contoh soalan yang diberilah. Tentukan perimeter untuk ini. Kamu tengok. Perimeter PQ, QR, RS, kamu kena kira yang ini sahaja. Yang berpagar, yang garisan warna hitam ni. Kamu kena kira satu-satu. So, PQ tambah QR tambah RS tambah ST tambah TU. Macam itulah. UV tambah UW dengan WP. Kalau ikutkan di sini, kamu PQ ni, macam mana PQ? Kamu tengok kan ada simbol ni, yang ini maksudnya dia adalah sama. So ini 4 cm, sini 4 cm, sini 4 cm. Yang ini pula 3 cm, di sini samalah 3 cm. Kalau yang ini pula simbol pun dia maksudnya adalah sama. So 9 cm, sini 9 cm. Kamu tengok di sini 4 tambah 3, tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 9, tambah 4 tambah 9 sini kan. Macam mana? Sekarang macam mana kamu mahu kira VW ni? Macam mana kamu mau kira? Kamu cuma WV ni dia sama di sini. So kamu hanya kira ini garisan ni, dia di sini kan. Lepas tu garisan ni tengah-tengah. Lepas tu garisan PQ ni di sini. So kamu dapatlah jawapan dia 3 tambah 4 tambah 4 di sini tambah 4 tambah 4. So jawapan dia 12 kan. So kamu, yang inilah tadi cikgu cakap 4 tambah 4 tambah 4. Kamu tambah semua, jumlahkan. Dapatlah 48 cm. Contoh soalan yang kedua. Macam mana kamu tentukan perimeter? First kali kalau dia suruh tentukan, dalam soalan tentukan perimeter, kamu cuma tengok yang, kamu ambil yang di sini saja, yang di tepi-tepi ni. Yang pagar di tepi-tepi ni. Itu sahaja. Walaupun contohnya ini pun dia bagikan dalam. Kamu cuma ikut ini sahaja. So AB, AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA. Kalau tengok di sini kan, ini senanglah kan. AB 6 cm, tambah BC 4 cm. CD, CD berapa? CD tidak diberikan. Tapi kalau kamu tengok di sini, ini adalah 9 cm kan. So dia kan ini kan. So ini adalah, dia sudah bagi 3 cm dalam soalan. So 9 tolak 3 dapatlah jawapan CD. So DE pun dapat jawapan
Sorry. Okay, DE pun dapat jawapan. So, EF, kalau EF selalunya memang akan 6 cm, di sini akan 6 cm lah. Okay, jadi jawapannya macam ni. Okay, so 6 tambah 4 tambah 9 tolak 3 yang cikgu tadi kan explain tadi. So, kamu tambah saja semua. Jawapan dia adalah 36 cm. Okay. Okay. Ini bagaimanakah anda menentukan perimeter? Okay, ini latihan yang cikgu bagi minggu lepas. Okay. Siapa yang buat tu tahulah. Okay. Alright. Okay, macam mana kamu cari? Macam sama juga. Okay. Kamu kena kira yang ini sahaja. Okay. Yang di luar sahaja. Okay. So ini jawapan dia lah. 8. Okay, 8 plus. Okay, tambah 10, 8. Ini 8 kan? 8 tambah 10. Okay, tambah 6, tambah 4, tambah 8. Yang ini macam mana kira? Okay, ni dia bagi tahu. Ini adalah 8 cm kalau panjang macam ni. So, tambah 4. Macam ni lah dia punya jawapan. Okay, so 36. Yang ini cikgu totalkan yang ini dulu dalam kurungan. Baru cikgu letak sini 12. So, 36 tambah 12. Jawapan dia adalah 48 cm. Okay. Okay, ini pun latihan yang yang cikgu bagi kamu minggu lepas. Sama juga, senang. Okay. Ini senang sahaja kamu boleh buat. Okay. Kenapa dia darab ni? Ini sebenarnya untuk, kamu tengok jawapan dia. Ini sebenarnya supaya memendekkanlah kamu mau tambah kan. Okay. Sebab apa? Sebab sini 2. Okay, ni kamu kena tengok yang ini ya, garisan ni, simbol ni maksudnya semua 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm kan, 2 cm, 2 cm, 2 cm kan. 5, yang ini 5. Okay, so kamu kena kira lah. Okay. Jawapan dia 26 cm. Kenapa anda kira yang ini? Siapa tahu? Siapa nak? Danila. Boleh respon? Ya, cikgu. Okay. Cikgu mau tanya kamu. Okay. Kenapa kenapa 2 darab 4 sahaja di sini? Kenapa anda 2 darab 6? 2 darab 6. Kenapa? Boleh? Enggak. Dah tahu? Okay, kenapa? Alright, sebab, okay, kamu tengok sini 8. Sebab ini sudah dikirakan di bawah dia 8 cm. Jadi kamu cuma kira untuk 2 darab 4 ni sini, 1, 2, 3, 4. Okay, sebab di bawah ni kalau ikutkan 6. Okay, tapi kamu terus, okay, kamu terus darab ini di sini, kamu terus tambah 8. Okay. Ni sebenarnya 8 tolak 2 lagi kan, susah. So ni sudah disediakan 8, jadi tinggal kamu kira yang ini sahajalah. Okay. Yang ini sudah dikira dalam 8 ni. Okay. So jawapan dia 26 cm. Yang ini. Okay, yang ini complicated sikit tapi still okay. Okay. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter? Okay.
Okay. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah melibatkan perimeter? Okay. Raja di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah kompleks beli belah. Okay, ini adalah kawasan letak kereta di shopping mall di Imago. Okay, contoh. Okay, ni di Imago lah ni kan. Okay, pihak Imago tu kan dia hendak memagari seluruh kawasan letak kereta. Okay, tempat parking kecuali laluan masuk dan pintu utama di sini. Okay. Aduh, rindu pula Imago kan. Okay. Okay, sekiranya kos memagar ialah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Pertama sekali, okay, kamu kena kira perimeter dululah. Okay. Dia mahu memagar, jadi kamu kena ukur di tepi-tepi ni untuk kamu memagar. Tapi kamu jangan lupa kamu kena tolak, okay, jangan kamu pagar semua ni kan. Kamu kena bagi laluan masuk dengan pintu utama. Kalau enggak macam mana kita mau masuk Imago kan. Okay. Lepas yang kedua, bila kamu sudah dapat ukur kawasan yang kamu mahu pagar, okay, baru kamu kira berapa kos dia, iaitu RM80 semeter. Okay. Okay, so sekarang ni pihak Imago dia suruh kita mengira kawasan letak kereta. Okay. Kawasan pagar. Okay, so sekarang ni kita ukurlah kan. Okay, jadi yang ini, so kamu kena ukur A, B, B, C, C, D. Okay, A, B tambah B, C tambah C, D tambah D, E tambah E, F tambah F, G tambah G, H. Okay, ni kita langkah. Tambah J, K tambah K, L. Okay, itu sahaja. Right? So macam mana? Okay. So yang inilah yang tadi cikgu bagi tahu tu. A, B tambah semualah kan. Kita tambah semua ni. Okay, itu formula dia lah. Okay. Alright. Dia ada jalan cerita sedikit lah. Okay, untuk mengukur ni. Apa boleh buat kan. Okay. So memang bangunan dia macam tu. Okay. So AB 45 meter tambah BC. Okay, BC ni kamu kena kira apa ni? Okay, kamu kena kira banyak sikit lah. Okay. Okay, ini kita biarkan dulu. Okay. Yang ada kita tulis dulu. Okay, tambah 35 tambah DE 35 juga sebab dia ada simbol ni kan. Sama. Lepas tu tambah EF 12 tambah 30. Okay. Yang ini pun kita kena kira nanti. Okay. Kasih kosong dulu. Okay. Lepas tu tambah 32. Right. First kali kamu kena cari CB. Okay. Macam mana mau cari CB? Okay. Kamu kena cari yang ini dulu. Okay. Yang di sini dulu. Kamu kena total D sampai G. DG lah. Okay. So, DG ni kamu kira 35. Ini 35 kan. Tambah 30. Lepas tu kamu buat kurungan lah. Okay. Lepas tu kamu tolak 32 tambah 8 yang ini. Ini 32 tambah 8. Okay, sebab BC ni dia ikut
ikut di sini, okey? Dia punya ukuran. Jadi ada kamu kena bagi solution dia lah, okey? So kamu tambah 35 tambah 30 jadi 65, lepas tu kamu tolaklah dengan ini. 65, okey, kamu tolak di sini. Tolak 32 tambah 8 berapa? 40. 65 tolak 40. So kamu dapat ini adalah 25. Okey. Okey. Yang FHJK pula. Okay. Macam mana kamu mau kira dia punya ukuran? Okay. So, kalau kamu nampaklah di atas ni kan sebenarnya adalah dia punya ukuran. Okay. Cuma kamu terpaksa ukur satu-satu. Okay. 12 tambah 35 tambah 45 dan tambah 8. So ini kg ni, okay, dia punya ukuran adalah 100. Okay, dia adalah 100 meter. Okay, ukuran dia. Termasuk laluan masuk. Okay, so bila kamu tolak laluan masuk ni 10 meter, dapatlah 90. 100 tolak 90, 100 tolak 10 laluan masuk, so dapatlah 90. Jadi, okay, macam cikgu buat di sini, cikgu tambah dulu yang tiada dalam kurungan, 45 tambah 35 tambah 35 tambah 12 tambah 30 tambah 32, dapatlah 189. Jadi, lepas tu yang ini pula dalam kurungan, cikgu buat sini, so yang ini pun dalam kurungan. So, 189 tambah 25 tambah 90, dapat 304 meter. Okey, bila kamu sudah tahu perimeter ukuran untuk memagar, sekarang okey, kamu kena pihak imagu suruh kamu apa ni? Cari kos dia. Kalau RM80 per meter. Okey. So kos pagar RM80, okey, semeter darab dengan 304 meter yang kamu sudah ukur. So total, okay, total untuk memagar adalah 24,320. Okay, boleh? Siapa ni ya? Zulaika, boleh Zulaika? Boleh cikgu. Boleh? Boleh kan? Faham? Ada yang tidak faham kah setakat ni? Faham. Faham. Oi. Faham. Faham. Fahamlah kan? Jaga nanti cikgu bagi latihan. Okey. So macam mana ni? Okey. Okey, ini soalan yang sama juga, okey, lebih kurang. Okay, ya, ini pasal sebidang tanah. Okay, raja di atas menunjukkan sebidang tanah milik Encik Rubin yang berbentuk segi empat tepat PQTV. Ini adalah segi empat tepat. Alright. Lepas tu kawasan tanah yang berbentuk segitiga PQR. Okay, ini adalah segitiga PQR. Dan segi empat tepat STUW diberikan kepada adiknya. Okey. Yang ini adik Encik Rubin lah punya sudah. Okey. Yang segitiga dengan segi empat tepat. Okey. Encik Rubin berhasrat. Yang ini okey. Encik Rubin berhasrat untuk memagar kawasan tanahnya. Okey. Ini sebenarnya soalan dia. Okey. Berapakah kos memagar yang diperlukan jika kos memagar ialah RM50 semeter? Okey, macam tadi juga sama, alright? Okey. Okey, macam tadi juga sama. Jadi sekarang ni yang ini sahaja yang kita perlu kira, yang berlorek ni. Ini sahaja yang
Encik Rubin mahu pagar sebab ini dia sudah bagi yang putih ni dia sudah bagi kepada adiknya kan. So kamu kena kira yang ini sahaja. So PV tambah VU tambah UW tambah WS tambah SR tambah RP. Okay. So yang ini sahaja. Macam mana kamu kira? Okay. So kejap. Okay. 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 So pre-meter, right? PV, PV sudah dibagikan 180 meter, okay? VU 52 meter, okay? Lepas tu UW ni tidak diberikan, okay? Dengan WS, okay? Okay, kita biarkan dulu. Lepas tu yang ni tambah SR 50 meter dan RP 100 meter. Okay. So sekarang ni kamu kena cari WU dengan WS. Macam mana cari? Okay, WS dulu. Okay. Sorry. UW. Okay. UW dulu. Okay, kita cari. Okay. First kali kamu kena tahu berapa nilai panjang ni. Okay. Yang di sinilah maksudnya. Jadi, kamu tahu yang nilai panjang ni adalah 180. Okay, di sini. Right? Okay. Jadi, macam mana? Kamu tolaklah 60, 180 total ni. Kamu tolaklah 60, tolak 50. Barulah dapat yang ini. Adiknya punya ni kan di sini. WU ni. Okay. So kamu dapatlah jawapan dia 180 tolak 60 tolak 50 dapatlah di sini. Nilai di sini. Okay. So macam mana pula WS? Okay. WS pula kamu kena cari garisan lurus sampai kemari. Okay. Okay. Jadi di sini dia ada bagi kan di PQ dia ada bagi 80 meter. Okay. Total panjang ni adalah 80 meter. Tapi sekarang kamu mau tahu yang ini sahaja. Okay. Jadi kamu tolaklah dengan di sini 52 dapatlah nilai di sini WS. So 80 tolak 52. Okey, macam itulah soalan jawapan dia. Okey. So, macam cikgu akan tambah dulu yang tidak dalam kurungan 180 tambah 52 tambah 50 tambah 100, so dapat 382. Okey. Okey, tambah kamu kiralah yang dalam kurungan 180 tolak 60 tolak 50 dapat 70. Okey, dan tambah dalam kurungan lagi 80 tolak 52, jawapan dia adalah 28. Okay. So kamu tambah keseluruhan dia, jawapan dia adalah 480 meter. Okay. So first kamu sudah dapat ukur. Okay. Kamu sudah dapat ukur macam mana untuk memagar tanah Encik Rubin sahaja. Okay. Jadi dia sudah bagi kos. Okay, Encik Rubin sudah bagi kos RM50. Okay. RM50 semeter. So, kamu kiralah kos pagar dia RM50 semeter darab dengan 480 meter. Okay. So, dapatlah jawapan dia. Kos pagar untuk tanah Encik Rubin kos pagar bernilai RM24,000. Okay. Okay, setakat ni boleh respon Cikgu Clarissa?
Marisa, boleh faham? Boleh cikgu. Ya. Siapa lagi? Akma, boleh fahamkah setakat ni? Faham, Boleh. ah? Boleh? Okay. Ah, Bos. Cikgu rindulah dengan kamu punya apa? Kamu bertanya sampai ampus cikgu menjawab soalan kamu kan? Okay. Right. Okay. Okay, latihan pengukuhan lah. Okay, yang ini kamu punya kerja rumah. Okay. Nanti cikgu akan bagi juga slide ni untuk kamu refer lah. Okay. Okay, so kamu tengok latihan dalam buku teks lah. Muka surat 227. Okay, soalan 10.1A, 1AB. Okay. Dengan 10.1C. Okay, dalam buku teks muka surat 229. Okay. Okay, yang ini kamu cuma hanya menentukan perimeter sahaja. Yang ini senanglah. Okay. Yang kedua, okay, 10.1C ni dia complicated sedikit tapi cikgu sudah ajar kamu kan, cikgu bagi contoh, sangat banyak cikgu bagi contoh kamu. Jadi cikgu harap kamu dapat jawablah dengan baik. Okay. So sekarang kita masuk kepada luas. Okay. Okay, objektif pembelajaran kita yang pertama menerbitkan rumus dan menyelesaikan masalah luas segitiga, luas segi empat selari, luas lelayang dengan luas trapezium. Okay, yang ini cikgu akan explain kamu satu-satu. So don't worry ya. Okay, sebelum kita mula untuk masuk luas, okay. So kita rest sekejap lah kan. Okay, buka kamu punya voice. cikgu. Okay. So kita buat cabutan bertuah dululah. Okay. Apa ada cikgu? Okay, ni yang pertama nanti sebelum habis nanti kita masuk lagi. Siapa lagi yang masuk tadi? Si Fauzi ada tak Fauzi? Ada. Ada Fauzi kan? Ada tak? Dia keluar. Adalah, siapa? Fauzi Siapa yang ada demo masuk tadi tadi. tu? Oh, Fauzi dia keluar. Ya. Iya, cikgu. Oh, kita cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang sahaja. Okay, so kamu start, boleh ready ya? Ready? Okey, cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, siapa lah yang bertuah ni ya? Dapat. Nanti cikgu akan PM kamu rahsia. Okay. Alright, siapa menang? Woo! Wah, ya. Wow. Tania, Yana, nanti cikgu PM. Okay? Satu kali. Nanti kita PM ah. Tania, Yana. So, kemungkinan. Okay, kita tengok yang nanti lagi sebelum kita habis ah. Okay. Okay, kita masuk 10.2. Okay, luas. Okay, luas segitiga. Okay. Okay, ini adalah segitiga. Macam-macam bentuk segitiga. Okay, kadang-kadang dalam soalan pun macam-macam bentuk segitiga. Tapi yang penting, tapak dan tinggi adalah sentiasa bersudut tegak.
Contohnya, okey, kalau yang macam ni, kan? Okey, yang di bawah ni, okey, memang apa? Memang tapak lah kalau di bawah. Itu kamu senang dapat tahulah, okey. Yang di bawah ni adalah tapak. Okey, tapak. Okey. Tu kamu kena ingat ah. Okey, tapak. Lepas tu sekarang ni kita kena cari tinggi. Okey, ini adalah dia punya formula lah. Okey, luas segitiga bersamaan dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey. Ini adalah tapak. Yang di bawah ni adalah tapak. Sekarang ni kamu kena cari tinggi. Okey. Tinggi di sini. Lepas tu, okey. Tinggi ni dia mesti bersudut tegak dan 90 darjah. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sini kan, dia macam apa ni ya, sengit. Dia macam sengit di sebelah sini kan. Dia dah apa ni, tegak. Macam mana, apa kamu perlu buat? Kamu kena buat garisan menegak di sini dan 90 darjah. Okay, so kalau nilai di sini, contohnya lah nilai yang sengit ni kan, tinggi dia yang sengit ni, contoh ini adalah 2 cm, contoh 2 cm. Lepas tu yang di sini pula, yang kamu baru buat ni adalah 4 cm, contoh. Okay, so kamu kena darab yang mana? 2 ke 4? Siapa tahu? Okay, so dia adalah darab dengan 4. Kamu kena cari yang mesti menegak. Tapak dengan tinggi dia mesti bersudut tegak dan 90 darjah. Okay, so ini kamu kena ingatlah formula. Okay, okay. Luas segitiga. Okay. Kalau segitiga kamu mesti ingat yang macam ni kan. Ini adalah segitiga. Dari sekolah rendah lagi. Kalau segitiga tu memang macam ni lah segitiga kan. Okay. Okay, tapi dalam untuk mencari luas segitiga, kamu kena inilah formula dia. Okay, luas bersama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi kalau sini tapak, okay, ini adalah tapak, tapi di sini dia bukan tapak kan. Sebab itulah di sini dia bagi 1/2. Okay. 1/2 tu maksud dia setengah daripada di sini. Sebab itulah formula untuk luas segitiga 1/2, sebab dia cuma sebahagian daripada si segitiga yang begini. Okay. Jadi mesti menegak. Okay, so kamu dapatlah ketinggian dia. So 1/2 darab tapak darab tinggi. Dapatlah jawapan. Okay, kita tengok lagi macam mana. Okay, macam mana pula kalau soalan dia macam ni? Alamak, macam mana tu cuba jawab dulu. Siapa? Yana lah, kita punya pemenang kan yang bertuah hari ini. Yana. Oh, Yana. Yana. Ya. Okay. Yana. Okay. Mana tapak Yana? Di bahagian mana tapak? Tidak tahu. Hmm? Tidak tahu. Cikgu sudah bagi tahu kan tadi. Okay. Tapak tu dia mesti di bawah sini. Ni garisan yang ini ni. Nampak? Okay. Tapak dia mesti di bawah. Okay. Siapa lagi? Akma. Oh, Akma. Okay. Akma, mana dia punya tinggi Akma? Adakah?
Ha? Adakah yang garisan tegak? Macam ada yang saya ingat dia ada. Kan? Ada yang sengit sejakan. Jadi kamu terpaksa buat macam mana? Okey, ini adalah tapak. Okey? Dia kalau di bawah sini dia memang akan tapak. Itu senanglah. Okey? Senang kamu dapat cari mana satu tapak. Okey? Kalau dia minta luas segitiga, hitung luas segitiga. Cuma kadang-kadang tinggi tu yang kamu kena cari sendiri kalau tiada sudut tegak 90 darjah. Okay. Dan kalau macam ni lah dia sengit kan. So kamu tahu yang ini memang tinggi cuma tiada sudut tegak. So kamu kena buat sendirilah di sini. Macam tu. Sebab yang ini dia sengit kan. Jadi kamu kena kasih cantik dia. Okay. So kamu yang inilah kamu kena kira. Okay, luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Yang ini ya nilai baru. Okay. Okay, kita tengok lagi. Tengok soalan lah. Okay. Hitung luas segitiga. Macam mana? Siapa dapat jawab? Alamak, nampak sudah. Okay. Ini formula dia. Yang ini kamu kena ingatlah. Formula dia 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okay, yang ini dalam soalan ni dia terus bagi. Bagi semua terus. Tak payah kamu cari tinggi dia kan. Okay. Dia di sini dia sudah bagi tahu ini sudut tegak macam tu 4 cm. Ini 5 cm. So kamu cuma masukkan sajalah 1/2 darab tapak 5 cm darab tinggi 4 cm. So kamu dapat 10 cm. Okay? Boleh? Siapa lagi ya? Siapa lagi yang cikgu belum sebut ni ya? Zulaika boleh? Boleh? Bolehlah sikit-sikit cikgu. Bolehlah sikit-sikit. Bolehlah daripada tiada kan? Ya. Sebab rugi kamu join kan kalau kamu tak tahu apa-apa. Okay? Macam yang tak join. Okay? So kamu kena ambil perhatian lah. Okay. Ini kita sudah jawab. Okay, luas segi 4 selari. Okay, kita sudah belajar luas segi 3. So sekarang kita belajar luas segi 4 selari. Okay. Macam mana pula ni? Ini adalah dia punya formula. Luas segi 4 selari bersamaan dengan panjang tapak darab tinggi. Okay, dia sama sahaja macam luas segitiga lah. Sama sahaja dia punya formula. So kalau tapak dia adalah di bawah. Kalau tinggi menegak lah kan. Okay, dia sama sahaja. So ini adalah tapak. Kalau kamu tengok, okay, ini adalah tinggi. Kalau kamu tengok di sini, alamat tinggi ni pun sengit. So kamu perlu buat apa? Kamu kena apa ni? Kamu kena kasih dia cantik lah kan? Menegak. Okay, 90 darjah. 90 darjah juga. Okay. Macam ni lah. Alright. So, barulah kamu dapat jumlah nilai tinggi. Bila kamu sudah luruskan dia. Okay. Sebab yang ini sengit. So, kita kena tegak. Okay. So, contoh soalan. Hitung
luas segi 4 selari. Okey, kalau tengok di sini, dia pun sudah bagi jawapan. Bagi jawapan. Okey, dia pun sudah bagi tinggi dia, ni nah, tinggi tegak 90 darjah 3 cm. Okey, kamu tahu sudah kan formula untuk luas segi 4 selari, tapak, darab, tinggi. So, semua sudah dibagi, okey. Yang tadi tu cikgu bagi contoh kalau sekiranya, okey, yang ini tinggi, nilai tinggi untuk menegak tidak ada. Macam cikgu bagi tahu tadi lah, kalau dia sengit. So kamu terpaksa carilah sendiri. Yang ini dia bahagi saja. Okay, so panjang tapak 6.2 cm darab 3 cm. So dapatlah 18.6 cm. Okay, macam itulah kamu kena menghitung luas segi 4 selari. Okay, alright. Sekarang ni luas lelayang pula. Okay, kamu kena cari luas lelayang. Okay, kalau nampak macam ni kan, yang inilah lelayang. Dia ada dua. Ni segitiga, ni pun segitiga kan. Okay. Alright. Luas lelayang ni dia punya formula 1/2 darab hasil darab panjang 2 penjuru. Apa tu nanti kita belajar, okey? Okey. Cepat. Ibu pendek ya. Alright. Okay, ini adalah formula dia. Okay, ini bentuk lelayang. Macam layang-layang kan? Macam wow yang kamu buat time kecil-kecil. Adakah kamu Tak tahulah kalau time kamu kan. Kalau time cikgu memang cikgu ada pernah buat lah. Layang-layang. Okay, dia macam lelayang. Macam layang-layang. Okay, kamu ingat sajalah kalau bentuk tu layang-layang. Okay, macam layang-layang macam ni. Macam wow kan? Itu ada, kamu kena guna formula ini. Okay, mungkin cikgu boleh tanya cikgu Rusia. Assalamualaikum cikgu. Boleh tanya? Ada cikgu Rusia? Mungkin okay, nantilah kita tanya. Alright. Okay. Nanti cikgu mau tanya cikgu Rusia lah. Formula-formula ni ada diberikan, kalau exam ada diberikan atau tidak. Okay. Kalau tidak kamu kena ingat lah. Okay. Alright. Hitung luas lelayang. Okay, ini adalah contoh soalan yang cikgu yang diberikan lah dalam buku teks tu. Semua dalam buku teks. Sebab bagi cikgu dalam buku teks tu lah yang paling kamu yang menepati. So luas lelayang 1/2 darab hasil darab panjang 2 penjuru. Okay, dalam soalan kamu sudah dapat yang ini, cm di sini, ada 2 cm di sini. Okay, so hasil darab panjang 2 penjuru tu sebenarnya dia adalah penjuru panjang darab penjuru pendek. Maksudnya ini adalah penjuru. Okay, penjuru panjang yang ini. Okay, ni nah. So kamu kena 3 cm, kamu kena tambah 2 cm. Macam tu. Okay. 3 tambah 2. Okay. Ini. Di sini 3 cm, lepas tu sini 2 cm.
So tapak tidak perlu penjuru panjang yang ini. So yang ini pula penjuru pendek. Macam mana jawapan dia? 1/2 darab penjuru panjang 3 tambah 2. Okay, 3 tambah 2. Okay, darab penjuru pendek 2 tambah 2. Okay. So dapatlah, kamu kiralah 1/2 darab 3 tambah 2, 5 darab 2 tambah 2, 4. So jawapan dia adalah 10 cm. Okay. Okay, nanti kalau kamu, nanti cikgu akan bagi latihan, jangan risau. Cikgu tahu dia macam complicated sikit lah sebab terlampau banyak formula kan. Okay. Tapi nanti kamu try buat latihan. Okay. Kalau kamu banyak latihan, boleh tu. Okay. Kamu kena buat latihan. Kalau tak faham macam biasalah, kamu PM cikgu. Okay. Okay. Ni adalah yang terakhir, luas trapezium. Okay. Luas trapezium. Trapezium ni dia macam ni lah. Macam museum kah? Okay. Dia di atas ni dia mesti kecil sedikit, yang di bawah tapak di sini dia mesti lebih besar. Okay. Lebih panjang. Okay. Okay. Ini adalah dia punya formula 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okay. Okey, hasil tambah 2 sisi selari itu maksudnya mana yang selari? Inilah. Okay, ni, 2 ni. So, nilai panjang ni tambah nilai ni. Kamu dapatlah hasil tambah dia. Okey, darab tinggi macam biasalah. Tinggi sebelah sini. Okey. Yang ni. Susah cikgu terangkan kan? Yang cikgu sudah bagi sudah. Okey. Yang ini tapak. Okey, tinggi. Di sini tinggi. Okay, so ini adalah tapak sisi selari. Okay. So kamu kena, kalau hasil tambah 2 sisi selari tu, kamu kena tambah yang panjang ni, tambah dengan yang pendek di sini. Okay, kita tengok latihan macam mana. Macam mana kena buat ni. Okay. Okay, hitung luas trapezium. Okay, ini adalah soalan dia lah. So, kamu kena ingat luas trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi, 1/2, okay, ikut sahaja. Hasil tambah 2 sisi selari 5.4 tambah dengan 2 cm. Okay, itulah hasil tambah dia. Okay, yang panjang sini, tapak di sini, tambah di sini. Yang pendek ni. So, kamu dapat hasil tambah 2 sisi selari. Lepas tu tinggi, okay, kalau ikutkan dia sengitkan. Okay, tapi ini dia sudah bagi jawapan. Okay, sudah bagi tinggi 3 cm. So, kamu kira sahajalah. 1/2 darab, ini hasil tambahan 7.4 darab 3, dapatlah jawapan 11.1 cm. Okay. So, macam biasa, latihan pengukuhan. Okay, cikgu tahu kamu sudah sakit kepala sudah. Okay. Okay, ni buku, okay, nanti kamu buka muka surat 237, kamu try buat 10.2c. Ini saja. Soalan 1A, B, C, D. Okay. Ini adalah segitiga. Okay. Segi 4. Segi 4 kah? Segi 4 selari. Segi 4 selari. Trapezium dengan, lelayang. Okay. Jadi cikgu tidak banyak. Okay. Kalau kamu tidak faham macam biasalah, kamu PM cikgu. Okay, macam biasa kamu buat. Okay, siapa yang rajin bertanya tu tahulah macam mana. Okay, memang akan faham. Lebih-lebih lagi kalau
kamu PM cikgu lah. Okay. So, okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay. Okay. Mana Cikgu Mardia? Assalamualaikum Cikgu. Sudah tersedia baru. Waalaikumsalam. Siapa? Jadi Cikgu buat cabutan sekarang kah? Oke, boleh juga. Boleh ya? Nah, Jadi Cikgu saya tolong tekan saja nih ya. oke. Oke, Ja. Okey, okay, so kita start cabutan bertuah. Okey. Jadi nanti kamu PM Cikgu Mardia lah. Yang kedua ni special, lagi special ni. Yang Cikgu tu biasa-biasa saja, sikit saja. Okey. Yang Cikgu Mardia ni lagi special lah untuk kamu. Okey, so kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Disebabkan Yana sudah. Jadi kita tukar lah. Yana, cikgu terpaksa Tukar. nama. Okay, kita bagi peluang yang Bertua betul Yana ni tau. ya, bertuah Jadi cikgu terpaksa cancel lah Yana. Oke. Peluang kawan Tak apa, kamu. Yana nanti PM je cikgu. Nah, okey, kita dah bertuah ni kan daripada Cikgu Mardia. Bertuah ya hari ini. Oke, spin lagi sekali lah. Okey, kita spin lagi. Putar. Yana. Okey. Nanti Yana PM cikgu ah. Kongres. Wah, hari ni kan tahniah, hari ni bertuah si Yana 2. Makasih Cikgu Mardia bagi 2 cabutan. So tahniah Yana dengan siapa tadi? Clarissa. Okay, so sampai sini sahaja. Kamu jangan lupa latihan pengukuhan tu. Kamu kena buat hantar bila? Hantar hari Jumaat lah, boleh? Boleh hantar hari Jumaat? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay, kamu hantar okay, yang cikgu bagi tu hari Jumaat, semuanya ada dalam buku teks. Okay, nanti cikgu akan share di WhatsApp group. Lepas tu nanti cikgu akan masukkan rakaman ni dalam YouTube. Okay, nanti cikgu akan share lah. Okay. So, terima kasih semua, tahniah yang bertuah. Okay. InsyaAllah mungkin minggu depan cikgu ada buat lagi kelas. Okay. Dan mungkin lebih hebat lagi dia punya gift. Okay. Jadi sampai sini sajalah. Terima kasih Cikgu Rusia dengan Cikgu Siti Mardia join kelas hari ini. Bertuah kita ada 2 orang cikgu join kelas hari ini. Okay. So tahniah semua, tahniah yang hadir. Okay, cikgu happy sebab kamu hadirlah, ramai yang hadir hari ini. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Bye, cikgu. Bye.
Bye.